dan ketika ini ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang kami makan dan minum rezeki yang halalan tayyibah. Sihatkanlah tubuh badan kami, Ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, Ya Allah. Lanjutkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu, Ya Allah, agar kami dapat bertemu pada Ramadan tahun ini, Ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna bit-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang berbahagia Ahli Jawatan Kuasa Surau Kementerian KKR Blok 5, Blok B tingkat 5. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita perbanyakkan, kita tingkatkan, perbanyak, yakni taksir wa tarfa'. Kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang saya rasa simple, yang kita rasa mudah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perkataan ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan apa? Tahmid, alhamdulillah. Kemudian kalimah istighfar, kalimat taubah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illa huwal hayyu wal hayyal. Dua-dua boleh baca. Wa atubu ilaik, kalimah istighfar, kalimah yang takrib, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni dua kalimah ni alhamdulillah kerana Allah bagi kat kita nikmat. Astaghfirullah bila kita buat dosa. Sebab kita tak lari daripada silap. Saya banyak silap. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin kurang silap. Jadi oleh kerana begitu, maka perkataan dua ni kena selalukan. Jadi alhamdulillah agar Allah menambahkan lagi nikmat kepada kita. Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan lagi nikmat. Wala in kafartum, kalau orang tu kufur nikmat, risau, takut dia mendapat azab. So kalau kita buat dosa silap, kita cepat-cepat bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hazana, siapa yang hazin, siapa yang sedih, jangan sedih. Maka perkataan la haula wala quwata illa billah menjadi ubat kepada kesedihan. La haula, tidak ada daya upaya, quwata, kekuatan. Haula, haula ni dalam bahasa Arab maknanya sekeliling. Sekeliling kita, depan, min baini aidihim wa min khalfihim, belakang kita, aimanihim wa min khalfihim wa an aimanihim, kanan kiri, syama'ilihim. Langsung kita tak ada daya upaya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada daya upaya. Kita bawa perhati depan, belakang kita tak perhati, orang rempuh. Kita tengok kanan, kiri kita tak ada tengok, orang bubuh. Sebab itu la haula wala quwata illa billah. Tu. Jadi itu merupakan 3 amalan zikrayati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan. 3 perkataan tu. Kita selalunya kalau orang melatah kan, dia ada perkataannya, mak ai dia tak tinggal kalau melatah. Ni ubah perkataan yang jangan kita tinggal. Tahmid, kemudian istighfar, dan juga perkataan dia panggil tawakal, la haula wala quwata illa billah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukadimah kita pada hari yang berbahagia ini. Baik, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa muslimin dan muslimat atas jemputan. Alhamdulillah,
tajuk kita pada petang ini, zuhur ini adalah berkaitan dengan jalan kehidupan. Tajuk yang telah diminta adalah tentang apa? Jalan-jalan kehidupan. Jalan makna dalam bahasa Melayu, jalan lah. Bahasa Arab dia panggil sirata, tariqata, syari'ata, tiga tu. Sirat pun boleh, ihdinas siratal mustaqim, jalan. Jalan, cara. Lepas tu gaya pun boleh berlaku. Lorong, jalan. Kalau kaya sikit di Malaysia dia tak panggil lorong. Dia tak panggil batu, dia panggil persin. Putrajaya dia tak panggil batu, mana standard. Dia panggil persin. Jadi jalan tu, batu-batu, jalan-jalan tu, sirata, tariqata, dia panggil jalan. Kemudian jalan yang macam mana ni? Jalan ni ada banyak. Jalan highway, jalan kampung, jalan cepat, jalan lambat, jalan jam, jalan banyak kereta. Jalan yang selamat, jalan yang tidak selamat. Dua tu lah. Khilaf. Jalan yang berlawanan, mukhalafah. Jalan yang selamat, jalan yang tak selamat. Kanan, syurga. Kiri, neraka. Kanan, jannah. Kiri, jahannam. Orang Kedah kata jahannam sungguh. Kan? Jahannam khalidina fiha. Kalau jannah khalidina fiha. Jadi jalan tu, kita sekarang ni sedang berada dalam jalan untuk menuju ke mana? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jalan yang macam mana? Jalan yang kita buat, kita dapat. Jalan yang kita usaha, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita akan dapat. Kita akan nampak ainul yaqin, haqqul yaqin, ilmul yaqin, semua kita nampak apabila dia berada di sana nanti ni. Baik. Jalan-jalan manusia, liku-liku kehidupan bermula daripada alam yang pertama. Alam yang pertama, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, Allah tulis tentang takdir, tadbir, qada qadar mereka tu di Lauhul Mahfuz. Jadi yang pertama apa? Dia panggil alam ruh. Alam ruh. Alam semua ada 6, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama kita sebut alam dulu, kemudian baru kita sebut liku-liku jalan-jalannya. Alam yang pertama alam ruh. Qalu bala syahidna, Allah kata dalam Quran. Bahkan mereka bila ditanya, Allah kata, siapa aku ni? Mereka berkata, syahidna, kami bersaksi. Apa yang mereka saksikan? Semua makhluk menyaksikan tentang kehebatan, hebat, kebesaran Allah Ta'ala. Sebab masa tu kita duduk pada roh. Tidak ada jasad, roh saja. Dia ada dua. Roh dan jasad. Kawan ni meninggal dunia sebab apa? Jasad lagi. Tapi roh dia tak ada dah. Faham tak? Makna dia waktu tu roh sahaja, jasad tak ada. Roh ni dia yang menggerakkan jasad. Jadi waktu tu lemah. Bila roh saja tidak disangkut dengan jasad, dia lemah. Bila dia lemah, dia mengaku tentang kehebatan Allah Ta'ala. Sebab apa hari ni orang lupa Allah? Sebab dia rasa dia kemah. Sebab dia boleh bergerak ke sana sini tu je. Jadi yang pertama itu adalah roh, alam roh. Semua manusia, semua makhluk, mereka bersaksi, mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab ulama kata itulah fitrahnya, permulaan bidayah kepada manusia, makhluk, mereka ni beriman. Asal kita ni semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana kita lahir, keluarga kita duduk di Ampang, di Ceras, di KL, di utara selatan, maka kita lahir dalam keluarga ibu dan ayah. Dia panggil tuner. Dia panggil apa? Yang tune kita tu, yang mendidik, yang meletakkan kita di mana fikrah kita tu. Sama ada kita kenal dak hakikat syariat,
lahir daripada keluarga yang colour dia putih ke hitam ke biru ke hijau ke, yang itulah yang ditiunkan oleh ibu dan ayah. Jadi Nabi SAW kata apa? Kullu mauludin. Bahasa Arab kan. Dudin. Yuladu alal fitrati. Setiap kelahiran dia lahir dalam fitrah dia. Fitrah tu makna dia suci. Fitratallahi allati fataran nasa alaihi. Allah bagi fitrah kita ni bersih, kertas putih. Jadi itu jalan dia tu sebenarnya. Kemudian daripada roh pula, Allah telah tulis kitab di Lauhul Mahfuz. Di situ Nabi SAW kata ada beberapa yang telah semua Allah tuliskan, qada dan qadar. Yang pertama, soal hidup kita. Wujudnya bila sebelum tu tidak wujud. Kita ni wujud dengan tidak ada. Ada, tak ada pula. Kemudian ada pula, dibangkitkan. Kan? Kemudian alam yang pertama tu ditulis kepada kita tentang hayatuhu wa mautuhu wa rizquhu syaqiyun aw sa'idun. Hidup, mati. Sedih, gembira. Kemudian yang ketiga tentang soal apa? Soal rezeki kita. Semua telah tertulis, tuan-tuan. Sebab itu kita jangan risau tentang pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Allah ni kita tak perlu risau. Kerja Allah Taala adil, tuan-tuan. Allah ni adil. Ada orang tu banyak duit banyak, masa tak ada. Betul tak? Ada orang masa banyak, duit pula tak ada. Ada orang banyak duit, tuan-tuan duit, masya-Allah, tapi anak tak ada. Berlaku tak? Berlaku. Anak banyak, duit pula tak ada. Nak tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala yang berbentuk apa? Kelebihan dan kekurangan. Semua itu Allah kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah sekadar untuk menguji, untuk tes bagaimana di kalangan mereka yang terbaik amal ibadat kita. Terbaik ahsanu amala, perbuatan kita, respon kita. Okey. Selesai alam yang pertama, alam ruh. Okey. Alam ruh ni apa? Alam yang tidak nampak. Roh tak nampak, tuan-tuan. Cuma dijelaskanlah. Bila orang meninggal tu, roh dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ke mana? Ke langit. Orang yang berhutang, ada riwayat sebut roh dia tergantung. Sebab tu bila meninggal dunia kan, ada waris. Kalau kita meninggal nanti, adalah orang juru cakap waris kita. Apa dengan jenazah ini, dengan mayat ini, dengan almarhum ini, baik. Okey, kemudian dia kata, siapa-siapa yang ada hutang, yang salah silap, saya mohon maaf bagi pihak abang saya. Kalau adik kita lah, dia abang. Kalau anak kita, dia kata, saya bagi pihak ayah saya mohon maaf jika ada kesilapan, kesalahan yang dia buat selama mana dia duduk di kampung ini dan sebagainya. Dan kalau ada orang hutang dengan dia, maka tuntut kepada saya. Jadi makna dia apa? Nak selesaikan hutang. Sebab tu hidup kita jangan banyak berhutang. Memberi tak apa, jangan kita berhutang. Kita bagi ke orang, kalau orang tak banyak tak apa. Tapi kalau kita berhutang, tu masalah. Bahkan kalau orang hutang kita, Nabi kata, kalau kita boleh halalkan, itu sangat besar kita punya, sangat besar pahala kita. Tapi payahlah nak ni, kalau 100 200 boleh tahan ni. Kalau 1000 2000, dia ingat. Sebab tu selesaikanlah tanggungjawab kita. Apa yang kita tanggung, kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu kena banyak-banyakkan kita ni, selesaikan, langsungkan. Baik. Kemudian alam yang kedua, alam rahim, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala sebut, bermula daripada ayat 12 hinggalah ayat 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh, Allah kata, dan sesungguhnya, indeed,
Tuan-tuan dan puan-puan, bila ayat datang dengan perkataan sungguh, mana kalau kita pun nak cerita kat kawan kita, sungguh ni, mana benda tu penting tak? Intabih, kena ambil perhatian. Makna bukan ayat lain tak patut ambil perhatian. Ambil perhatian, tapi hak ni kena lebihkan sedikit. Very, very, very important. Dia macam ni. V. Ayat bila masuk ni ayat inna, makna takkid wa taukid. Allah nak habaq sungguh-sungguh. Ambil perhatian. Allah kata apa? Tentang kejadian manusia ni, kejadian yang sungguh-sungguh. Hidup kita ni bukan main-main tuan-tuan. Sungguh-sungguh punya. Sungguh Allah kata apa berlaku? Sungguh masa laju. Sungguh innal insana lafi khus. Maksudnya ni sungguh Allah kata. Rugi sungguh. Aduh. Jadi macam mana kita ni tak mau jadi orang rugi? Illal ladzina amanu. Melainkan mereka yang beriman wa amilus solihat. Iman dan beramal. Ada ilmu amal. Ada ilmu praktis. Ada ilmu share. Ada lebih sikit sedekah. Itu baru berkat. Kalau kita mengaji tapi kita tak amal tuan-tuan. Ulama kata macam dengan pokok yang tak ada buah. Kasyajarin bila samarin. Pokok tapi tak ada buah. Besar pokok tu. Dah lah nak naik lama tapi tak boleh hasil pun. Rugi. Orang Melayu kata kasayyaratin bila steering. Seperti kereta tak ada steering. Kereta kemas tapi tak ada steering. Nak bawa macam mana? Tu. Tuan-tuan dan puan-puan. Kena aman. Jadi Allah kata dalam alam rahim ini sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada satu saripati, intipati. Asalnya tu dia punya benih dia tu sulalah. Saripati berasal daripada apa? Tin. Tin ni tanah. Min tin ila tin. Daripada tanah kembali ke tanah. Sifat manusia ni. Tetapi kenapa mereka bersifat dengan langit yang meninggi? Tanah ni bawah. Manusia ni tanah tuan-tuan. Tapi kenapa sifat dia melangit? Menyombong. Kalau dia kenal akan hakikat hidup dia, alangkah untungnya dia. Hakikat kata Raja Haji Ali ataupun Asy-Syaikh Raja Haji Ali fi sabilillah. Manusia ni kata dia, barang siapa yang tiada memegang agama, maka ia tidak boleh dibilang nama. Barang siapa yang tak pegang agama, nama dia tu tak boleh bilang. Nama dia, walaupun nama macam Nabi, walaupun nama macam orang soleh, tapi Allah tak pandang pun nama. Walaupun nama dia Li Chong Ki contohnya. Tapi dia beriman kepada Allah lebih baik daripada nama dia Muhammad, macam nama Nabi. Tapi kita kena bagi nama yang elok lah. Sebab nama tu, falsafah dia adalah doa kan. Panggil tu sebab apa? Doa. Kan? Al-kalam doa. Nama nak sedap-sedap sebab apa? Nak doa kat dia. Panggil dia tu, panggilan tu doa. Kata-kata tu doa. Sebab tu orang tua dulu, dia marah anak, dia kata cerdiknya. Lah anak lah. Jadi doa tuan-tuan. Lah kali cerdik. Tak ngaji tak cerdik tuan-tuan. Tapi lah kali buat bisnes jadi contohnya. Sebab tu kalam tu doa. Apa yang kita kata datang daripada apa yang kita sangka. Apa yang kita sangka, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba aku, Allah kata. Kita sangka baik, dapat baik. Hari ni kalau kita sangka positif, dapat positif. Kalau kita sangka negatif, dapat negatif lah. Sebab tu macam mana nak lahirkan, nak wujudkan sangka-sangka yang baik itu datang daripada hati yang baik. Macam mana nak dapat hati yang baik? Kena fikrah yang baik. Macam mana nak fikrah yang baik? Maka kena mencari ilmu yang baik. Kena cari ilmu lah. Kita bila kita dapat satu benda, kita fikir, kita buat, kita yakin benda tu, itu kefahaman kita. Maka Raja Haji Ali kata, barang siapa yang mengenal empat, maka ia orang yang selamat. Macam mana kita nak selamat? Kena kenal, kena ada dalam hidup kita. Buka sahaja mata, tuan-tuan dan puan-puan, maka kena kenal empat benda. Dah kenal, dah tahu, ulang balik. Yang pertama, hakikat. Yang kedua, syariat.
jaga syariat. Yang ketiga, duduk dalam tariqat. Tariqat tu apa? Tadi kita sentuh. Dan yang terakhir sekali, ma'rifat. Ada 4 benda ni, selamat tuan-tuan. Duduk dalam hutan, duduk seorang-seorang, duduk ramai-ramai, duduk kat mana pun, walaupun tengah-tengah pekan, tengah-tengah Bukit Bintang, tengah-tengah medan metropolitan, dia boleh jaga diri dia. Kalau dia ada 4 ni, dia akan selamat. Hidup dia selamat, mati dia pun selamat. Yang pertama, hakikat. Okey, hakikat. Makna hakikah? Iaitulah hak, kebenaran. Macam mana nak benar, nak tahu benda tu benar salah? Mudah je sebenarnya. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Nabi, kembali kepada ulama, mereka itu waris Nabi-Nabi. Jadi Quran ni kalau kita baca, kita faham, duduk mana pun kita akan selamat lah. Duduk mana pun selamat. Duduk lautan selamat. Ada panduan. Tapi nak memahami Al-Quran, dia kena ada pengorbanan. Jadi Quran, kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdakwah. Bukan pernah, Nabi berdakwah. Memang kerja Nabi. Nabi pernah berniaga. Nabi buat itu ini, maka itu yang kita tengok. Apa yang kita ni tengok balik macam mana Nabi handle masalah, follow Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia buat, apa yang dia cakap, dia dah tunjukkan betapa jalan itu jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau kita tengok sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni yakin, mereka ni solat ibadat mereka khusyuk, takut, terkis, fokus. Luar solat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu duduk dalam sukuk, dalam majlis ilmu. Itu tanda-tanda sahabat-sahabat. Mereka-mereka yang berjaya. Ada juga yang duduk zaman Nabi tapi tak berjaya. Mereka itu Allah redha. Apa yang kita nak dalam hidup kita, radhiyallahu anhum wa radu'an. Redha Allah lah. Susah ke? Senang ke? Kita nak redha Allah. Kalau Allah kita susah, Allah redha, lebih baik daripada kita senang. Allah tak redha, tidak. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit. Nama dia Abu Al-Abbas. Allahumma salli ala Muhammad. Dia sakit, tuan-tuan dan puan-puan. Fulan tersebut. Kemudian orang datang ziarah. Bila kita sakit, kalau kita ramai kawan, kita ramai sahabat, sahabat kita akan datang ziarah. Kalau tak datang tu musibat lah, bukan sahabat. Gurau dia tu. Tuan-tuan dan puan-puan, datang sahabat ni doa kepada dia. Datang doa kepada dia. Dia sakit, dia duduk terlantar atas katil. Al-Sarir. Kemudian dia dengar satu doa ni. Kawan ni duduk bucu katil doa. Ya Allah, bagilah sahabat Syekh kami ni sihat. Sihat, Ya Allah. Kemudian diulangi, sihat, Ya Allah. Doa bagi syifaan ajilan. Sihat dan cepat. Kita nak dua tu. Orang nak, bila sakit, dia nak sihat. Sihat, dia nak cepat. Betul tak? Mana ada orang nak sihat lambat-lambat, nak cepat. Tambah-tambah kita pula nak cepat. Buat bisnes nak kaya tu. Sapu-sapu nak putih tu. Nak cepat, tuan-tuan. Dia dengar macam tu, dia kata apa? Dia kata, dia sakit ni. Dia buka mata, dia kata, sudahlah. Bukan sudahlah, doa. Dia kata, Alhamdulillah, aku telah pun dapat apa yang kamu minta. Kenapa? Kawan tu minta sihat wal afiyah. Aku minta sihat, Allah bagi aku afiat. Kita kalau orang tanya kita, sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Tambah sikit lagi, afiah. Sihat, afiah tu makna sihat dan mu'afah. Allah maafkan, Allah redalah. Ada orang sihat tapi tak dapat afiat. Ada orang tak sihat tapi afiat dia dapat keampunan. Mu'afati dunia makna Allah maafkan, Allah redha dia di dunia dan hari akhirat. Itu sifat sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ini yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, kalau kamu mendapat nikmat, syukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau kamu beriman, kamu sakit, Allah ampunkan dosa kamu. Yang keempat sifat sahabat adalah mereka ini tajdid niyah.
memperbaharui niat. Hati kita ni kena perbaharui sentiasa niat kita, tujuan kita. Walaupun kita semayang banyak kali, setiap hari solat 5 waktu, kemudian tambah lagi sunat, setiap kali tu juga kita kena lafaz niat. Betul tak? Kenapa kena lafaz niat? Siap niat tu dia berubah-ubah. Usalli, belakang tu lillahi ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kelima seterusnya adalah dakwah wa tabligh. Dakwah, ajak, share kebaikan. Dakwah tu ajak, tuan-tuan, share. Tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat dia apa yang kita mampu. Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Walaupun orang yang dekat dengan kita tak semestinya dia terima. Bahkan mungkin orang jauh yang terima. Kawan-kawan kita ajak, jomlah dengar kuliah tu. Kan? Orang luar datang. Kan? Daripada blok jauh datang. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut Nabi bukan orang dekat, tuan-puan, yang jauh. Sebab hidayah milik Allah. Barangkali sesuatu yang kamu suka, tapi benda tu kamu tidak baik bagi kamu. Barangkali asa an tuhibbu syai'a, kita suka benda tu, barangkali tak baik bagi kita. Kan? Barangkali sesuatu yang kamu tak suka tapi dia baik bagi kamu. Kita tengok ubat, tuan-puan. Ubat sifat dia pahit. Mur, tapi itu baik bagi kita. Cengkudu, mengkudu, kan? Baik. Tapi yang sedap tu, yang tu dia punya Allahu Akbar, bikarbonat tu boleh potong kaki, tuan-tuan. Sedap-sedap. Tu makna kata apa? Itu hidup kita tu. Baik. Jadi Allah kata summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lepas kami jadikan manusia daripada tanah. Asal-asal manusia tanah ni Nabi Adam alaihissalam, yang diperbuat daripada tanah betul. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Nabi Adam daripada tanah. Kemudian kita ni daripada tanah asalnya, tapi lahir daripada air mani. Air mani ni kan dia panggil apa? Nutfah. Kami jadikan saripati itu air mani. Air mani bahasa Arab dipanggil nutfah. Nutfah. Fi mana? Duduk di mana? Tersimpan. Air simpan di mana? Qararim makin. Dalam tempat yang kukuh. Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita. Daripada berjuta-juta yang berlawan, yang berlumba-lumba tu pilih kita. Berjayalah. Sebab tu kita berjaya sebagai manusia. Tapi kita nak kekalkan kejayaan itu yang susah. Berjaya sebagai Muslim, nak mati dalam Muslim itu merupakan satu perjalanan yang begitu sukar, nak istiqamah. Atau Allah ingatkan kepada kita 17 kali. Orang Islam ni, ihdinas siratal mustaqim. Ingat, istiqamah. Jangan kamu lemah. Agak nak down ya, semangat balik solat. Tu, semangat balik. Ingat tujuan kita. Kita buat satu benda bukan nak dapat harapan, bukan nak dapat pujian, bukan nak dapat balasan, imbalan daripada manusia, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu, kan? Summa kemudian. Bila sebut summa dalam bahasa Arab, makna dia proses. Summa ni makna dia kemudian. Kemudian tu next lah. Tengok cerita, tuan-puan. Oh, drama ni seronok curi-curi cinta. Dia menantu rahsia. Contohnya. Tengok tak, Haji? Tak tengok, alhamdulillah. Betul ke? Tuan-tuan, apa berlaku nak tahu esok episod. Jadi manusia ni episod dia apa? Bermula air mani. Kemudian Allah jadikan segumpal darah, alaqah. Fa khalaqnal alaqah, daripada darah tu mudghah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idama, kemudian dibalut dengan 'idama, iaitu tulang belulang. Jadi proses dia air mani, darah, daging, dalam daging tu tulang. Itu proses dia. Kemudian kami jadi bungkus dengan daging. Kemudian Allah kata summa ansha'nahu khalqan akhar. Fakathawna al'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk. Itulah dia panggil apa? 40 hari, cukuplah lebih kurang 9 bulan, 10 hari. Kemudian daripada janin menjadi manusia.
Rahim duduk dalam qararin makin, tempat yang kukuh. Rahim ibu kukuh. Apa makna kukuh? Iaitulah Allah jaga. Allah jaga elok dah tuan-tuan dan puan-puan. Rezeki dia, makan minum dia, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Kan? Apa yang ibu dia makan salur masuk elok cantik. Allah jaga semua. Tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Bila lahirnya seorang manusia, dia panggil patah tumbuh hilang berganti. Cukup waktu pergi. Ganti orang lain pula. Qarnan akharin, satu kaum kepada satu kaum. Satu abad kepada satu abad. Satu sentri kepada satu sentri. Patah tumbuh hilang berganti. Ramai orang mati COVID, lahir pun lagi ramai. Lahir daripada bayi COVID ni panggil. Bayi PKP ramai. Duduk rumah, work from home. Tak apa, halal. Tambahkan lagi tuan-puan. Tambah anak tak apa. Tambah cawangan malah petaka. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Summa innakum. Allah kata apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sikit lagi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Allah kata, barakallah. Allah mengangkat diri dia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Allah pencipta yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik penciptaan daripada apa yang Allah ciptakan. Which is sebenarnya semua benda Allah yang cipta. Kalau kita tengok kereta, manusia buat. Tapi hakikatnya yang buat manusia siapa? Allah Ta'ala. Jadi, summa. Kemudian sesudah itu, kami, innakum ba'da dhalika lamaitun. Kamu pula akan mati. Nampak? Lahir mati pula. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian kamu sekalian akan dibangkitkan proses. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita ni sesingkat mungkin lah. Kita dah masuk 40. Kejap 30. 50 tak sangka dah. Saat je tuan-tuan nak pi dah. Baru ni sahabat saya Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Syihabuddin tinggal dunia, sahabat saya. Sekejap lepas balik pada kuliah di Zahafiz tu, balik-balik meninggal di pangkuan isteri dia. Sekejap masa 51 meninggal. Tuan-tuan dan puan-puan, masa Allah nak panggil kita anytime. Yang paling dekat dengan kita adalah mati, tuan-puan. Apa yang kita nak bawa? Nak bawa masuk ke dalam kubur yang mana sempit, tuan-puan. Nampak macam sempit tapi luas. Bagi mereka yang amal ibadat mereka itu banyak. Ikhlas. Luas. Yang nampaknya gelap, tuan-puan. Tapi hakikatnya sangat cerah. Sangat cerah bagi orang yang banyak membaca Quran. Yang kubur itu kita nampak sempit. Apalagi gelap. Takut. Tapi sangat menyeronokkan. Bagi mereka yang hidup mereka takut, takwa. Kenal hakikat, jaga syariat, duduk dalam tariqat dan ma'rifat, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita mengaji ini, tazkirah ni sebentar ni untuk kita nak ingatkan balik tentang jalan-jalan kehidupan kita sebagai manusia, makhluk. Which is hakikat itulah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar, yang hakikat the real itu datang daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, Quran ni Allah sebut semua dah jadi dah. Semua sedang jadi. Semua dan akan jadi. Benda yang akan jadi. Tuan-tuan, satu. Quran sebut semua. Satu. Next. Jadi. Mutawatir. Yang benda yang sahih 100%. Baik. Maka dengan sebab itu, muslimin dan muslimat mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang berjaya. Alam yang kedua, alam rahim. Alam yang ketiga, alam dunia. Alam dunia. Jadi alam dunia ini adalah peringkat-peringkat dia daripada kitab Syekh Tarbiyatul Aulad Syekh Nasir Alwan. Ada 5 peringkat. Kanak-kanak al-atfal. Kanak-kanak children. Kanak-kanak tu baby. Kemudian remaja yang kedua. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, tua. Yang kelima, tua bangka. Tua bangka, tuan-tuan. Makna dia apa? Dah sampai had
yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata level limit lah. 60-70 tahun tu average umur kita 60. Kalau kita dah umur 30 dah separuh dah hidup. Lagi standby lagi. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. 60-70 tu a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Kalau orang tu dah 70, kena ingat dah. Beringat dah tu. Jangan buat banyak hutang dah. Jangan buat banyak salah dengan orang dah. Banyak-banyak minta maaf, banyak sedekah dah. Sebenarnya umur kita 40. Itulah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, jadi nabi. Waktu tu kita dah kena buat dah. Kita dah kena taubat dah. Kita dah kena pasak dah. Peribadi kita kalau melihat tu dah, jangan duduk jadi apa? Dia jadi fluctuate. Ikut orang. Kena 40 tu kena stable lah tuan-tuan. Kena jadi orang yang bukan menjadi orang perungoi, jadi orang kuat mengaji, orang yang boleh dah Quran dah boleh baca, istiqamah dah. Sembahyang 40 dah kena jaga dah sembahyang 5 waktu berjemaah. Kena dah standby dah. Sebab waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra. Terima wahyu, Nabi baca, Nabi terima baca. Umur 40 tuan-tuan, kalau tak mengaji, kena mengaji dah tuan-tuan. Kena mengaji dah. Sebab tu dia punya time kita dah. Baik. Kemudian habisnya umur, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah kata setiap bernyawa pasti mati. Panjang lagi. Summa wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Surah Yasin. Kami panjangkan sikit usia mereka. Wa amirhu nunakkishu fil khalqi. Mereka akan kembali kepada macam mana mereka datang. Kita datang dulu merangkak, tunduk, lemah, dibantu. Kita bila dah tua sikit macam tu juga. Dia akan lemah, tunduk. Kan? Dia jadi kecil balik. Orang ni besar jadi kecil balik. Tu. Nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kembali balik kepada penciptaan datang. Tu kita manusia lemah. Kita kuat, kita kena ingat satu hari aku lemah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, yang keempat, alam barzakh. Panjang juga cerita dan kita tak sempat nak habiskan. Cuma alam barzakh ni adalah alam permulaan dihisab. Kalau selamatnya alam kubur, selamatlah kita. Tuan-tuan, nak selamat macam alam kubur, Nabi kata banyak baca Quran. Nabi kata jangan tinggal surah Al-Mulk, As-Sajadah antaranya. Quran jangan tinggal tuan-puan. Sibuk mana pun, jangan tinggallah surah Al-Mulk malam tu. Sibuk sangat tuan-puan. Buka YouTube, pasang kat telinga. Tu malas sungguh tu. Kan? Contohnya. Tu habis, orang kata apa? Habis balok lah tuan-puan. Tu tak larat baca tu dia abang. Bubuh kat telinga. Jadi tidur dengan surah Al-Mulk. Tengah-tengah tu terus iklan lain pula keluar. Nari pula dah. Ciao. Tuan-puan, alam yang kelima, alam apa? Alam qiyamah, yaumul qiyamah. Bangkit. Orang yang pertama bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang dapat syafaat Nabi, barulah Nabi bagi syafaat kepada nabi-nabi yang lain, dan umat yang pertama dapat syafaat daripada Nabi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir sekali alam khalidina fiha, kekal dalam dia. Apa dia? Syurga ataupun neraka, jannah ataupun jahannam. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sedikit tentang talkhis, kesimpulan daripada perjalanan hidup manusia, daripada ruh hinggalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina idza asabathum musibah, Allah kata, in qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, bala, ujian, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf di atas kekurangan. Jadi mudah-mudahan kita mendapat sesuatu daripada pertemuan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang baik.
Saya tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar wal fitan wa ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi syahril madi Rajab. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqi syiqa wa su'il qada. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.